Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Kamalia binti Zuki, nombor matrik 050634 bersama dengan rakan saya Siti Hawa binti Namat 051738 akan membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada kami, iaitulah pada kitab Taharah hadis yang ke-28 dan yang ke-29. Okey, kita tengok pada mukadimahnya dahulu. Okey, hadis yang kami peroleh amatlah menarik untuk dikupas yang berkaitan dengan hadis 28 dan 29 di dalam kitab kitab Taharah pada bab menghilangkan najis. Okey, pada hadis kami ini kami akan menerangkan berkenaan dengan cara mencuci pakaian daripada kotoran haid. Selain itu, kami juga akan menerangkan ataupun menjelaskan makna kalimah di dalam hadis-hadis ini di samping menjelaskan latar belakang perawi-perawi yang ada di dalam hadis kami. Selain itu juga, kami akan menjelaskan pelajaran dan dapatan hukum hakam pensyariatan melalui hadis tersebut. Oleh itu, kami juga akan menerangkan nilai-nilai pendidikan dan pengajaran berdasarkan perbahasan kedua-dua hadis tersebut. Baiklah, saya akan membentangkan pada hadis yang ke-28 dalam bab menghilangkan najis. Untuk hadis yang ke-28 ini iaitu daripada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Hendaklah engkau kikis, engkau gosok dengan air lalu siramlah. Baru kemudian engkau boleh solat dengan pakaian itu. Muttafaqun alaih. Baik, seterusnya untuk pengenalan perawi pada hadis yang ke-28 tadi iaitulah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir pada tahun 27 sebelum hijrah. Beliau juga antara yang terawal memeluk Islam, iaitu ataupun dinamakan sebagai As-Sabiqun Awwalun. Suaminya bernama Zubair bin Awwab yang juga dikenali sebagai salah seorang yang dijanjikan syurga. Beliau juga merupakan salah seorang daripada periwayat hadis Nabi yang diakui oleh para ahli hadis. Seterusnya, pada usianya yang lanjut itu, tidak satu pun giginya yang tanggal sepanjang hidupnya dan akalnya tetap stabil. Bermaksud tidak nyanyuk seperti mana kebanyakan orang tua lah. Namun, di akhir hidupnya beliau buta. Okey, beliau meninggal dunia di Mekah pada usia 100 tahun iaitu setelah anak lelakinya yang bernama Balyal mati terbunuh. Okey, seterusnya, beliau juga adalah orang yang meninggal dunia paling akhir dari kalangan muhajirat. Beliau juga merupakan seorang yang hebat dalam berkata-kata dan beliau meriwayatkan sebanyak 56 hadis. Baiklah, seterusnya pada analisis lafaz. Okey, pada kalimah tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahuhu. Okey, secara umumnya kalimah ini mengisarkan tentang bahawa dia hendaklah menggosok pakaian itu, kemudian mencucinya atau menggosoknya dan menjirus air ke atasnya, kemudian membilasnya. Yang kedua, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain dengan sirah fi'il mudhari' yang tidak disertai dengan lamul amr. Okey, yang ketiga, kata-kata ini berbentuk khabari, tetapi yang dimaksudkan adalah insya'i, iaitu perintah kerana kata-kata ini disebut sebagai penjelasan bagi hukum syarak. Okey, baik. Seterusnya kita tengok satu persatu kalimah yang ada pada kalimah sebelumnya tadi, iaitu tahuttuhu yang bermaksud dia menggosoknya. Tahkuhu dia menggosoknya atau menyental atau menggonyol. Iaitu riwayat daripada Ibnu Khuzaimah. Seterusnya al-haqqu yang bermaksud gosok, al-qashru mengupas. Jadi kedua-dua kalimah ini bermaksud menghilangkan zat ataupun ain, yakni darah itulah. Kemudian kalimah yang seterusnya summa taqrusuhu, yang bermaksud kemudian dia hendaklah menggosoknya dan menjirus air ke atasnya. Yang bermaksud setelah kita gosok darah itu tadi, maka kita perlu menjirus air ke atasnya, iaitu menggosok tempat yang terkena darah dengan hujung jari dengan air dan menjirus air ke atasnya supaya dapat menanggalkan atau menghilangkan kesan darah di atas pakaian tersebut. Okey, kalimah yang seterusnya summa tandahuhu, yang bermaksud kemudian dia hendaklah membilasnya. Penggunaan lafaz summa di sini bermaksud tertib pada langkah-langkah menyucikan darah yang terkena pakaian sehinggalah solat. Okey. Seterusnya pada hukum hakam fiqh,
Pelajaran dan dapatan hukum hakam fiqh yang terdapat di dalam hadis ini adalah, yang pertama, hukum darah itu adalah najis. Yang kedua, wajib membasuh tempat yang terkena darah dengan air dan bersungguh-sungguh dalam menghilangkan kesannya serta membasuhnya agar kesannya hilang. Cara menghilangkan semua najis dalam bentuk cecair adalah dengan menggunakan air. Baiklah, yang seterusnya. Amalan keras daripada melakukan pembaziran ketika membasuh najis. Inilah makna yang terkandung dalam ungkapan an-najd, yang maknanya menggunakan air secara tidak berlebihan dan tidak boleh membazir. Yang seterusnya, kesan warna darah jika sukar untuk dihilangkan adalah dimaafkan dengan syarat telah bersungguh-sungguh membasuhnya untuk menghilangkan warnanya. Ini berlandaskan pada dalil yang akan disebut pada hadis berikut. Hadis yang akan diterangkan oleh sahabat saya selepas inilah. Yang bermaksud dan tidak membahayakanmu kesan yang masih ada itu. Okey, baik. Yang terakhir, pengajaran hadis ini adalah yang pertama, membersihkan diri dan tempat daripada segala kotoran atau najis seperti darah haid adalah perkara yang sangat penting dalam menjaga sahnya ibadah seseorang individu Muslim. Yang kedua, amalan menjaga kebersihan dengan menyucikan kotoran seperti darah haid sebetulnya boleh mendekatkan lagi diri seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana sabda Rasulullah yang mengatakan bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Okey, baik, yang ketiga, kebersihan merupakan sunnah Nabi Muhammad dan sekiranya kebersihan terjaga, ianya dapat menghindarkan diri daripada dijangkiti dengan segala penyakit berbahaya. Yang keempat, Allah amat menyukai hamba-hambanya yang sentiasa menjaga kebersihan terutama ketika ingin beribadat kepadanya. Dan yang terakhir, hadis di atas menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan soal kebersihan sehingga mengajarkan kepada kita dengan begitu teliti tentang cara-cara membersihkan sesuatu kotoran dengan betul. Wallahu a'lam bishawab daripada saya. Seterusnya, saya mempersilakan sahabat saya untuk membentangkan hadis yang ke-29. Saya Siti Hawa binti Damat, nama matrik 051738. Saya akan meneruskan pembentangan hadis yang ke-29. Wa'an Abi Hurairah anna Khawlah binti Yasar qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam yakhruj ad-dam qala yakfiki ghusl ad-dami wa la yaduruki atharuhu. Akhrajahu Abu Daud wa sanaduhu dha'if. Maksudnya, dan dari Abu Hurairah bahawasanya Khawlah binti Yasar telah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kalau tidak hilang bekas darahnya, jawab baginda, cukuplah bagimu mencuci darahnya dan tidak mengapa bagimu bekasnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya dhaif. Pengenalan perawi hadis. Nama lengkap Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau terkenal dengan gelaran Abu Hurairah kerana beliau sangat penyayang terhadap binatang dan mempunyai seekor kucing yang selalu diberi makan, digendong, dibersihkan dan diberi tempat. Abu Hurairah adalah orang Dausi yang berasal dari Bani Daus. Beliau dilahirkan pada tahun 598 Masihi dan wafat pada tahun 59 Hijrah ketika berusia 78 tahun. Abu Hurairah menjadi anak yatim sejak kecil lagi dan merupakan ahli sufah, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang fakir dan miskin yang tinggal di tepi Masjid Nabawi. Antara sifat peribadi Abu Hurairah adalah beliau sangat menghormati ibu bapa. Seterusnya, beliau amat mengasihi binatang dan selain itu juga beliau seorang yang sabar dan tabah menghadapi kesusahan hidup dan tidak meminta-minta walaupun dalam keadaan lapar. Dalam bidang periwayatan hadis, beliau merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu beliau telah berjaya meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis. Kebanyakannya beliau mendapatkan hadis secara langsung dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Terdapat sejumlah sahabat yang juga meriwayatkan hadis daripadanya seperti Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik,
Manakala dari kalangan tabi'in juga ada yang meriwayatkan daripadanya, di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab dan Ibnu Umar. Faktor kejayaan beliau dalam periwayatan hadis kerana berkat doa Rasulullah SAW supaya beliau mudah menghafaz hadis. Seterusnya beliau rajin menghadiri majlis-majlis ilmu bersama para sahabat dan ketekunan beliau menyebarkan hadis yang diriwayatkan kepada orang ramai. Gharib hadis, yang pertama tahtuhu, maksud lafaz ini adalah menghilangkan zat ataupun ain darah. Yang kedua, thumma taqrusuhu, kemudian dia hendaklah menggosoknya dan mentirus air ke atasnya. Maksud lafaz ini adalah menggosok tempat yang terkena darah dengan hujung jari dengan air dan menjirus air ke atasnya supaya dapat menanggalkan atau menghilangkan kesan darah di atas pakaian tersebut. Yang ketiga, thumatan dohuhu, kemudian dia hendaklah membilasnya. Penggunaan lafaz summa di sini bermaksud tertib pada langkah-langkah menyucikan darah yang terkena pakaian sehinggalah ia boleh dibawa di dalam solat. Yang keempat, la yadurruk, tidak memudaratkanmu. Maksud lafaz ini ialah tidak mengurangi kesucian pakaianmu. Adanya sisa warna yang tidak dapat dihilangkan setelah melalui proses pembersihan tersebut, maka ia tidak ada masalah. Yang kelima, fa'il lam yadhhab, bagaimana seandainya tidak hilang? Maksud lafaz ini ialah jika kesannya atau bekasnya setelah dikerik, digosok dan dicuci tidak hilang. Dan yang keenam, atharuhu, bekasnya. Maksudnya adalah bekas warna darah. Pelajaran dan dapatan hukum hakam fiqh di dalam hadis yang ke-29 ini. Yang pertama, kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa hukum darah adalah najis. Ini kerana sahabiah pada kedua-dua hadis bertanyakan permasalahan yang dihadapi, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyucikannya secara bersungguh-sungguh dan serius untuk mengerjakan solat. Maka ia menjadi dalil bahawa darah adalah najis. Yang kedua, kedua-dua hadis ini menjadi dalil bahawa najis hanya boleh disucikan dan dihilangkan dengan air, bukan cecair-cecair lain. Ini kerana semua najis sama hukumnya seperti darah. Tidak ada perbezaan antaranya secara ijma'. Dalam hadis ini disebut perkataan air, kemudian hendaklah dia menggosoknya dan menjirus air ke atasnya. Ini adalah pandangan jumhur ulama'. Yang ketiga, disimpulkan daripada dua hadis berikut bahawa tidak diwajibkan menggunakan sesuatu yang tajam untuk menghilangkan kesan najis yang kelihatan. Begitu juga, mereka melintasi apa yang dimaksudkan dengan bahan tajam dan tajam yang mempunyai kesan kimia seperti apa yang dipanggil pada zaman ini deterjen. Termasuklah air panas, sabun dan bahan peluntur yang lain. Yang keempat, kedua-dua hadis dan selain daripada kedua-duanya menunjukkan bahawa penyucian pakaian daripada najis dicapai dengan menghilangkan ainnya, yakni kesan. Dan maknanya yang zahir adalah walaupun dengan sekali basuh. Tidak diwajibkan untuk membasuh setelah hilang ainnya, yakni kesan. Kerana Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggosok dan mencuci dengan air dan membasuh, dan baginda tidak menyebut bilangan basuhan, dan perkara itu tidak memerlukan pengulangan. Maka ia menunjukkan apa yang kami sebutkan. Ia adalah pandangan majoriti dan riwayat dari Imam Ahmad. Yang kelima, dua hadis tersebut menunjukkan bahawa memadai untuk menghilangkan kesan ataupun ain dan tidak diwajibkan untuk menukarkan pakaian setelah najis dihilangkan bersih dari kesannya. Kerana Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menukarkan pakaian. Ini adalah pandangan majoriti, berbeza dengan Hanafi yang mewajibkan. Berbeza dengan pandangan mazhab Hanafi yang mewajibkan menukarkan pakaian setiap kali mandi wajib, mengikut maksud yang zahir dari riwayat. Yang keenam, najis yang tidak kelihatan ialah kesuciannya apabila dicuci sehingga berkemungkinan besar orang yang memilikinya bersuci. Dianggarkan 3 kali. Bagi mereka yang was-was kerana kebanyakan syak wasangka berlaku kepadanya, tetapi jika dia yakin dengan kesucian tersebut, iaitu sudah memadai. Yang ketujuh, hadis pertama mengandungi beberapa perintah
mengikis yang dianjurkan untuk membantu menghilangkan najis, menggosok dengan air yang wajib dihilangkan kesannya. Kemudian mandi, ia adalah sunat. Seterusnya perintah solat, ia adalah harus kerana najis itu menghalangnya. Yang ke-8, tidak wajib menggunakan barang kesat seperti bahan yang digunakan untuk menyamak atau sabun untuk menghilangkan warna najis dan melenyapkan airnya. Sebaliknya sudah memadai dengan menggunakan air. Yang ke-9, sisa bau najis atau warnanya tidak membuat mudarat apabila sukar dihilangkan. Dan tujuan utama bersuci dan menghilangkan najis adalah agar seseorang hamba dapat menunaikan solat dalam keadaan dan penampilan yang terbaik serta bersih untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup bagi kumpulan kami, kesimpulannya hadis-hadis di atas telah menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang amat mementingkan kebersihan sehingga telah mengajarkan kepada umatnya satu persatu berkenaan cara-cara menyucikan najis dengan betul. Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Maka kita sebagai hamba-hambanya perlulah berusaha dan mencapai keredaannya. Pengurusan bersuci sama ada ketika sebelum atau selepas haid amat perlu dititik beratkan, khususnya dalam kalangan wanita demi membawa kebaikan dalam agama. Pengurusan pembersihan darah haid hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada perihal-perihal dadah wanita yang lain seperti nifas, istihadah dan sebagainya. Oleh sebab itu, umat Islam khususnya kaum wanita perlu sentiasa rajin menadah ilmu untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dalam bab ini supaya tidak melakukan kesilapan yang amat merugikan kelak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.